أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah pada malam ini Allah Ta'ala masih pertemukan kita. Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita, dan Allah Ta'ala masih berikan kita peluang dan ruang dapat duduk sama-sama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat sama-sama kita dengar hadis Nabi SAW. Anggaplah dan apa-apa yang kita dengar daripada hadis Nabi SAW seolah-olah pertama kali kita dengar, dan kita mesti nak kena ada rasa agung ataupun rasa memuliakan, rasa terpesona, rasa macam terpegun dengan hadis Nabi SAW. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan teruskan lagi dengan pengajian kita hadis-hadis mengenai amalan yang ada Nabi SAW ajarkan. Baik. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau," tidaklah di antara kalian salah seorang di antara kalian dia mengerjakan wudu. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu, fayublighu au fayusbihul wudu'a, lantas ia menyempurnakan atau memperbaiki wudunya. Thumma yaqul, kemudian dia membaca ataupun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihas lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu. Kemudian tidak cukup dengan berwudu, Nabi pesan hari-hari tuan-tuan kita ni ambil wudu. Allahu akbar. 5 kali kita ambil wudu hari-hari. Ada orang yang dah umurnya 30, 40, 50, 60. Kalau kita jumlahkan kita punya bilangan kita ambil wudu tu, punyalah banyak tuan-tuan. Dan di setiap tu tuan-tuan ada janji Nabi. Dalam setiap wudu kita tu ada Nabi ajarkan sesuatu yang Masya Allah pahalanya besar. Bukan saya kata, Nabi kata tuan-tuan. Allahu akbar. Apa dia? Barang siapa yang mengucapkan, tidaklah seorang di antara kalian berwuduk lantas ia menyempurnakan atau memperbaiki wuduknya, kemudian ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis ni disebutkan ini saja. Takkanlah kita tak hafal tuan-tuan. Kan. Tapi masalahnya kita ni kadang lupa. Kan. Habis wuduk terus saja cepat-cepat pergi masjid. Habis wuduk terus dia cepat-cepat melangkah pergi masjid. Tengok pula Tok Imam dah habis pula waladdallin amin, dah terkejar-kejar. Kan kadang-kadang ada orang yang suka kejar-kejar, takut masbuk kan. Apa nak malukan dengan masbuk? Kan. Masbuk tambah lagi 1 rakaat. Kan kadang-kadang ada orang cepat-cepat
Kalang kabut tak sempurna. Hukumnya apa? Makruh. Maksudnya apa? Dibenci. Jadi kalau nak cepat, tak nak masbuk, apa cara dia? Datang awal. Kan? Datang awal. Macam tadi saya dah termasbuk juga tuan-tuan. Datang lewat juga. Datang awal dah. Duduk dalam kereta kejap. Duduk setting-setting buku mana, kitab mana. Kan? Oh, tak komat lagi. Oh, rupanya speaker luar tak hidup hari ni tuan-tuan. Speaker luar tak hidup. Jadi saya pun buat relax-relax lah. Rupanya saya masuk sini dah. Dah suruh dah. Nak lari juga. Tapi fikir buat apa lari kan? Kan? Slow-slow datang masbuk. Allahu Akbar. Jadi tak perlu nak lari-lari tuan-tuan. Apa dia? Kalau kita ambil wuduk, bacalah doa ni. Mudah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Ataupun dalam hadis lain ditambah juga, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Kalau ikut adab dia, dalam kitab fiqh bagi tahu kalau ikut adab dia, duduk di tempat wuduk, dah habis tu menghadap kiblat, tadah tangan. Menghadap kiblat, tadah tangan. Tapi kalau tuan-tuan di belakang tuan-tuan tu ramai orang nak ambil wuduk lagi, kan cepat-cepatlah pergi. Jangan masuk tu juga, dekat situ juga asyhadu an la ilaha illallah. Orang belakang dah tunggu dah nak sembahyang Jumaat. Tengok keadaan. Kalau sempat bagus, berdiri, menghadap kiblat, baca doa. Kalau tak sempat, ataupun lupa dalam perjalanan, sambil berjalan tu pun boleh juga baca. Nak baca pendek pun boleh, nak baca panjang pun boleh. Nak baca pendek, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau nak panjang, tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Apa ganjaran yang Nabi SAW nak beri kepada kita? Bukan Nabi yang beri, Allah Ta'ala beri. Nabi ni dia beri khabar gembira saja. Apa dia tuan-tuan? Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Maka akan dibukakan baginya ke-8 pintu syurga, dan dia boleh memasuki melalui pintu mana yang ia kehendaki. Masya-Allah. Besar pahala dia. Hadis riwayat Imam Muslim, dan nombor hadis 2034. Rasa macam mudah kan Ustaz? Baca doa begitu je boleh masuk syurga. Pintu-pintu mana? Cuba kita renung-renung balik, ingat-ingat balik. Istiqomah ke kita buat? Kalau kita tanya sekarang ni tuan-tuan, habis wudu tadi entah berapa orang aja yang baca. Kadang-kadang kita ni lupa. Tu sebab nak kena selalu dengar ceramah, nak kena selalu dengar tazkirah. Ya tak perempuan? Perempuan mesti lupa kan? Kan? Kita pun sama juga. Saya pun kadang ingat, kadang lupa. Itulah keberkatan kita mengaji. Kita belajar, kita banyakkan mendengar lagi. Okey, seterusnya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah, qala qul la haula wala quwwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta simpanan yang paling berharga di syurga? Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ucap beliau apa dia? Aku berkata, ya Rasulullah, apa dia? Beliau berkata, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Banyakkan baca zikir la haula wala quwwata illa billah. Kan? Banyakkan baca ni. Ini adalah seolah-olahnya Nabi SAW bagi tahu kita masuk syurga tu belum ada lagi kekayaan. Kan? Maknanya kekayaan kita tu, harta-harta kita tu belum cukup banyak lagi kalau kita masuk syurga, melainkan dekat dunia ni kita banyakkan baca la haula wala.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada Allah. Aku datang masjid ni bukan dengan sebab kekuatan aku. Baca la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Kita menidakkan tentang diri kita ni. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan ustaz, kita bukan jemaah masjid, kita bukan orang siapa-siapa, tapi tidak lain tidak bukan kita ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih kita datang masjid. Banyak-banyak bersyukur. Kalau kita ada rasa ego, kita ada rasa belagak dalam hati kita tuan-tuan, kalau kita ada sebesar zarah daripada takabur, daripada ego, belagak, maksudnya apa? Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kalau kita ada sedikit tu pun tuan-tuan, tak bau kita syurga. Bahaya tuan-tuan benda tu. Semua orang ada benda ni, saya pun ada. Bila teringat je, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Kembalikan kepada Allah. Kalau kita ada rasa, kadang-kadang kita rasa kita ni dah jemaah masjid, bila tengok orang yang tak solat masjid tu tuan-tuan, kita rasa macam geram aja kan. Kan. Kita rasa pandang rendah pada dia. Kita rasa diri kita lagi lebih baik lagi. Masa tu cepat-cepat istighfar. Baik tuan-tuan, baik puan-puan, baik ustaz, ustazah, semua ada benda ni tuan-tuan dalam hati. Bezanya apa? Banyak istighfar dan banyak ingat balik pada Allah Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Itulah banyak kita baca, banyaklah lagi kekayaan kita nanti di dalam syurga. Apa dia tuan-tuan? Baca sama-sama. La hawla wa la quwata illa billah. Nak sambung billahil aliyil azim pun boleh juga. Tak nak sambung pun tak apa. La haula wala quwata illa billah. Itulah Nabi SAW bagi tahu adalah harta simpanan yang paling berharga di syurga nanti. Itu pencen akhirat kita. Sekarang ni semua kita nak pencen kalau boleh. Kan orang kerja swasta pun nak pencen. Pencen ni apa nak ceritanya? Orang kalau pencen ni hidupnya senang. Kan? Maksudnya dah habis kerja umur 60, 65 duduk rumah pun masuk duit. Kan? 1,500 ada, 2,000 ada. Kan? Kalau jusa lagi besar, nak ceritanya apa? Harta simpanan tu seolah-olah macam pencen tu akan memudahkan kita. Kalau dekat dunia, kalau dekat akhirat, harta pencen kita apa? Ini ada la haula wala quwata illa billah. Kalau sekarang ni tuan-tuan, saya dengar dekat apa? Kerajaan dia nak buat apa? Nak buat sokso. Sokso pun ada pencen. Kan? Siapa yang mencarung sokso pun ada pencen juga, saya dengar baru-baru ni. Baru ada cadangan. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Harta yang paling berharga di syurga nanti dengan kalau kita memperbanyakkan la haula wala quwata illa billah. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausini khalili an akthiru min qawli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku agar banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kerana sesungguhnya ia adalah salah satu harta simpanan yang sangat berharga di dalam syurga. Kan? Baik, kita pergi ke hadis yang seterusnya. Ini tuan-tuan, amalan ni boleh kata semua kita buat. Mungkin di antara kita hari-hari kita buat. Apa dia tuan-tuan? Nabi ajar daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq," barang siapa yang masuk pasar. Hari-hari kita masuk pasar tuan-tuan. Kan? Market ke, apa-apalah kita beli barang, kedai Aceh ke pun termasuk pasar juga. Pasar malam ke, pasar pagi ke, pasar siang ke, pasar raya ke, kan? Mall ke, kita masuk baca doa. Nabi ajar
Zaman sekarang ni tuan-tuan, kadang orang malas nak masuk pasar raya, dia apa? Online je. Kan? Shopee, Lazada. Sambil cek-cek barang dekat Shopee, Lazada tu, baca doa. Apa doa dia tuan-tuan? Nabi SAW ajarkan, barang siapa yang masuk pasar dan membaca doa ini, mudah saja tuan-tuan. La haula wala quwwata illa la ilaha illallah. Terbaca yang atas pula tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Doa yang habis kita baca setiap solat tu, tapi belakang dia ada lain sikit. Kalau tuan-tuan sempat catat. Tak apa, nanti tengok balik dekat YouTube. Kan malam ni YouTube ke Facebook ke, apa doa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ingat? Mula-mula tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tu semua hafal. Kemudian tambah lagi, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun, dialah Allah yang hidup, la yamut, tidak mati, biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas setiap sesuatu, berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau tuan-tuan agak macam susah nak tengok dekat YouTube ke apa malam ni, tuan-tuan buka handphone je, saya rasa ada handphone, Google saja doa masuk pasar. Bukan saja-saja Nabi ajar ni tuan-tuan, sebab pasar ni boleh menyebabkan kita lalai, boleh menyebabkan mata kita tak dapat nak jaga, banyak membazir. Kan, kadang-kadang benda-benda yang kita dah ada dekat rumah pun kita beli lagi. Kan, berebut kita beli minyak masak paket tu. Kadang-kadang kan, padahal dekat rumah dah ada dah 4, 5, 6, 7 kadang. Dah banyak dah, berebut juga beli. Kadang ada orang buat style, suami isteri bayar dekat kaunter lain-lain. Sebab apa? Nak dapat minyak masak paket. Kan, tak salah. Silakan. Tapi nak ceritanya apa tuan-tuan? Tengok-tengok juga orang belakang. Kan, kadang-kadang terlalu banyak sangat kita guna. Kan, padahal cukup lagi dekat rumah tu. Orang belakang tak dapat. Kan, tu sebab dia minimumkan 3 paket aja kan. Apa dia? Dia punya kelebihan dia, kataballahu lahu alfi hasanatin. Barang siapa yang baca itu, maka Allah Ta'ala akan tuliskan baginya 1,000,000 kebaikan. Dan wa maha anhu alfi sayyi'atin, dan dihapuskan darinya 1,000,000 keburukan. Kemudian wabana lahu baitan fil jannah, serta membangun untuknya sebuah syurga di dalam rumah. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam jami'nya, nombor hadis 3428 dan 29, dan juga ada di dalam kitab Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Jadi tuan-tuan, dia punya kelebihan dia, orang yang masuk pasar baca doa ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Pertama, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kedua, Allah Ta'ala bagi dia pahala. Pahalanya berapa banyak tadi? Berapa banyak? 1,000,000. Kan? 1,000,000. Kemudian dihapuskan dosa pula 1,000,000. Tapi masalahnya kita ni kadang tak baca. Kan? Banyaknya kerana dosa kita, padahal peluang untuk diampunkan dosa tu punyalah banyak. Masuk pasar pun boleh diampunkan dosa. Sebab masuk pasar ni peluang untuk buat dosa pun banyak. Sebab baiknya Allah Ta'ala bagi peluang. Baca doa ni dapat pahala 1,000,000, diampunkan dosa 1,000,000. Kemudian masuk pasar ni pun Allah Ta'ala binakan syurga dalam rumah. Binakan rumah dalam syurga. Terbalik pula. Masuk pasar pun Allah Ta'ala boleh binakan rumah kita dalam syurga. Allahu Akbar. Baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tuan-tuan, tak boleh nak dibayangkan. Kalau ikutkan kita, kalau ada anak, kalau ada orang di bawah tanggungan kita,
Kalau hari-hari buat salah benda yang sama, hari-hari buat dosa, hari-hari buat kita marah, lama-lama kita menyampah dah. Kan? Benci dah kita. Tapi rahmatnya Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala ni tuan-tuan, hari-hari kita buat dosa ni. Dan hari-hari tengok TV, hari-hari tengok drama. Drama tu aurat ke tuan-tuan? Kan? Hari-hari kita tengok TV, entah apa-apa kita tengok. Dalam masa yang sama tuan-tuan, dekat rumah yang sama pun Allah Ta'ala masih bagi kita makan, Allah Ta'ala masih bagi kita rezeki. Baiknya Allah Ta'ala tengok. Masuk pasar pun tuan-tuan, peluang untuk buat maksiat pun banyak, tapi baiknya Allah Ta'ala boleh pula ampunkan dosa kita. Binakan kita pula rumah dalam syurga nanti. Apa dia doa dia tuan-tuan? Cuba baca sama-sama. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kukulah nanti time nak baca nanti lupa pula yang belakang tu. Yang belakang tu kan susah Arab dia. Kan ingat Melayu dia lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Dah lupa dah. Buatlah Melayu dia. Sambung, dialah Allah yang tidak mati, padanya segala kebaikan, dan setiap sesuatu Allah Ta'ala berkuasa. Baca itu. Ingat dari terjemahan Melayu ni pun boleh juga. Sekarang tuan-tuan Google aja. Balik rumah nanti suruh anak Google kan. Tak apa, suruh anak bukakan ni YouTube ni tadi. Kan minit yang keberapa? Minit yang ke-15 tadi Ustaz Uzair kongsikan. Kan doa untuk masuk pasar. Amalkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan balik rumah nanti sampaikan pada orang rumah tuan-tuan juga. Orang rumah tuan-tuan tu sehari tak berapa kali pergi pasar. Kan? Berapa kali pergi kedai. Kan? Banyak pahala boleh dapat. Okey. Itu dia doa masuk pasar. Okey, kita pergi ke hadis yang seterusnya. Okey, ini Nabi SAW mengajarkan 4 amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum tidur. Sebenarnya banyak tuan-tuan, tapi pada malam ni kita kongsikan yang 4 ni dululah. Okey. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, ia pernah menuturkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awar rajulu ila firashihi." Kita baca dari terjemahan saja. Bila seorang beranjak menuju ke tempat tidurnya untuk tidur, malaikat dan syaitan mengelilinginya. Kemudian malaikat tersebut berkata, "Tutuplah harimu dengan kebaikan." Sementara syaitan pula berkata juga, "Tutuplah harimu dengan keburukan." Maka apabila orang tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidur, maka sepanjang malam itu malaikat melindunginya dan menjaganya. Apabila orang tersebut bangun, malaikat berkata, "Bukalah harimu dengan kebaikan." Sementara syaitan berkata, "Bukalah harimu dengan keburukan." Jika orang tersebut berdoa ketika bangun tidur, apa dia doa dia tadi? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa lam yumisha fi manamiha
alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal ard an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih fa in waqa'a an saririhi famata dakhalal jannah. Maksudnya apa tadi? Yang mula-mula tadi Nabi bagi tahu sebelum kita tidur tu kita akhirilah, tutuplah mata kita tu dengan bertasbih dulu, ingat Allah Subhanahu wa taala. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur menjadi ibadah sunnah bagi umat Islam. Beberapa amalan sederhana yang beliau terapkan setiap hari memberi nilai yang sangat positif untuk kita semua. Maksudnya kalau kita nak tidur tu, setengah orang kan ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dia susah nak tidur. Kan ada orang dia susah nak tidur, dia buat maksiat. Susah nak tidur malam lah. Jadi buat apa? Tengok TV, kan, tengok TikTok. Kalau tengok TikTok ceramah tak apa. Tapi kalau tengok benda yang tak sepatutnya, yang Nabi ajar apa, sebelum tidur tu kita berwuduk dulu. Barang siapa yang sebelum tidur tu dia berwuduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Kadang-kadang kita ni terfikir gak, buat apa kita nak wuduk kan? Nanti kita akan pegang isteri kita pula. Kan? Tapi kita wuduk sebelum tidur tu bukan wuduk nak solat. Kalau kita wuduk nak solat, ya. Ini wuduk sekadar ambil keberkatan. Sebab apa? Memang ada Nabi SAW ajarkan sebelum kita tidur tu, kita kena ambil wuduk dulu. Kemudian sebelum tidur tu, saya pun dah ulangi, kan, ada dalam hadis Nabi SAW, sebelum tidur tu kita sampai ke tempat tidur kita tu, kita kibas dulu. Ambil selimut ke, ambil bantal ke, apa ke, kita kibas dulu tempat tidur kita tu. Itu Nabi ajar tu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam tu, apa yang ada dekat tempat tidur kita tu. Entah ada lipas ke, entah ada hama ke, entah ada kutu ke, ada hikmahnya. Itu adab dia. Bacalah a'udzubillah ke, bismillah ke, kibas 3-4 kali tu, baru tidur. Sebab kita tak tahu apa yang ada ketika itu. Baik. Yang pertama tadi berwuduk, kemudian kita kibas. Seterusnya tidur, cara kita tidur tu kita mengiring, kalau boleh. Kan, kalau bagi lelaki mengiring, bagi perempuan pun mengiring pun tak jadi masalah, boleh juga. Berkaitan dengan tidur dalam posisi mengiring sebelum tidur telah disampaikan dalam beberapa riwayat hadis yang berikut. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebenarnya tidur mengiring ke kanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menurut kajian tidur sebegitu adalah sebagai posisi tidur yang sihat kerana membantu proses pernafasan yang lancar. Kadang-kadang betul juga tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kalau badan kita besar sikit, kan, kita punya saluran pernafasan ni sumbat kalau kita tidur terlentang. Kadang-kadang ada orang tidur, Masya Allah, berdengkur dia tu sampai dia boleh terjaga. Kan, bukan tidur, kan, terjaga tu dia tidur tu. Kalau kita sampai tahapnya tu bahaya tuan-tuan. Bahaya. Takut dia terputus pula kita punya, terberhenti pula jantung kita. Kadang-kadang biasa saya pun kadang pernah juga. Contohnya kalau malam penat ke, main futsal ke, ataupun terlebih tidur ke, terlebih makan ke, kita punya tidur tu kalau terlentang tu memang tak boleh tidur. Tersangkut hidung kita minum ais ke, tidur mengiring ikut cara Nabi SAW. Tidur mengiring dan menghadap ke arah kiblat. Itu pertama. Dan juga ada setengah ulama yang berpendapat sebenarnya tidur menghadap kaki kita mengarah ke kiblat pun sebenarnya boleh. Yang tak boleh tu apa tuan-tuan? Kaki kita tu hala ke Al-Quran tak boleh. Tapi kalau kaki kita tu menghala ke kiblat sebenarnya boleh kita tidur, tak jadi masalah.
Kan? Tapi mungkin di sisi orang Melayu anggap tak boleh kita nak menghadap ke kiblat kaki kita. Sebenarnya tak ada pun larangan Nabi kaki tak boleh menghadap kiblat, tak ada sebenarnya. Tapi adab lah kan adab kita. Macam apa dalam kitab, saya lupalah kitab apa, tapi ada dulu belajar adab dia tu. Kita tidur tu sebenarnya kalau kaki kita menghadap kiblat tu, bukannya kaki kita menghadap kiblat, badan kita, muka kita pun menghadap kiblat. Tak jadi masalah sebenarnya. Yang tak boleh tu kalau ada Al-Quran, tuan-tuan menghadapkan kaki tuan-tuan ke arah Al-Quran. Tu yang tidak dibenarkan. Kemudian seterusnya, adab-adab tidur. Sekurang-kurangnya kita bacalah tuan-tuan. Kan apa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Satu doa paling pendek. Nak berdoa panjang yang Nabi ajar dalam hadis Bukhari ada juga. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikas solihin. Ada yang panjang sikitlah. Okey, seterusnya meletakkan tangan kanan di pipi kanan. Tangan kanan di pipi kanan. Posisi tidur dengan meletakkan tangan kanan di pipi kanan juga mempunyai hadis dan riwayatnya yang tersendiri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Okey, tidur kita dah mengiring dah. Tangan kita, pipi tangan kita ni. Balik ni cuba try praktiskan tuan-tuan. Kan praktiskan. Dapat pahala. Malam ni kita belajar sunnah Nabi tidur, ada kebaikannya. Jadi kita punya perut pun taklah terlalu beban sangat kan bila kita tidur begitu. Yang keempat, jangan tidur dalam keadaan meniarap. Cara tidur dalam Islam juga amat penting untuk kita ikuti. Berkaitan dengan posisi tidur meniarap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menegah agar umatnya tidak tidur dalam keadaan meniarap. Perkara ini juga berkait dengan masalah kesihatan badan. Jika dilihat dari aspek biologi dan kesihatan badan, kerana ia mengganggu jantung dan saluran pernafasan, seperti yang dinyatakan dalam hadis berikut. Sesungguhnya posisi tidur meniarap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Kan itu pun sebenarnya tak boleh. Nabi larang. Takut-takut bila Nabi larang tu maknanya adalah benda yang tak bagus tu. Okey, seterusnya jaga kebersihan tempat tidur kita sebelum kita tidur. Tadi saya dah cakap tadi kan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila seorang daripada kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kain pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, kerana ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Okey. Seterusnya, yang keenam, kita digalakkan untuk tidur selepas waktu Isyak. Itu digalakkan. Walaupun waktu Isyak adalah waktu yang agak panjang, tetapi jika kita lalai, kita pasti akan meninggalkan solat fardu Isyak itu. Oleh itu, tidurlah selepas menunaikan solat Isyak seperti mana sunnah Nabi SAW. Ini yang wajib kita amalkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim membenci orang yang tidur malam sebelum Isyak. Baik, kita sambung sikit saja lagi. Seterusnya, ini amalan kita tiap-tiap hari ni tuan-tuan. Kita tidur tiap-tiap hari. Kan? Kadang-kadang kita tidur malam, kita tidur siang. Boleh juga kita amalkan sunnah ini. Nabi SAW tadi sangat melarang kita tidur sebelum Isyak. Tu Nabi larang. Jangan kita bermudah-mudahan tidur sebelum Isyak. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim membenci tidur malam sebelum datangnya Isyak dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Waktu malam ni memang Nabi khaskan
umat dia ni, Nabi nak bagi tahu umat dia memang hanya untuk rehat saja. Sebelum isyak tahan mata, jangan tidur. Tapi kalau tertidur waktu kuliah macam mana tuan-tuan? Kan? Kalau waktu kuliah sebelum isyak tu dimaafkanlah, insya-Allah. Dia bukan tidur betul-betul, insya-Allah dia bangun punya. Kan ada orang kat sini tuan-tuan tidur kuliah, orang kejut isyak pun tak mau bangun. Kalau kat rumah mungkin. Tapi kalau dekat masjid tu dimaafkanlah. Kan? Tapi kalau kita dekat rumah ngantuk macam mana sekalipun tuan-tuan, sebelum isyak tu kalau boleh usahakan janganlah tidur. Sebab Nabi melarang keras. Sebab apa? Sebab kadang kita terlajak isyak kita. Tak bangun terus sampai subuh kadang. Nabi membenci tidur malam sebelum isyak dan berbincang-bincang perkara yang tidak manfaat setelah isyak. Setelah isyak tu pun Nabi tak suka kita nak sembang-sembang kosong, lepak kedai makan, lepak kedai tom yam, kan, lama-lama bersembang-sembang. Ini apa punca dia tuan-tuan? Takutnya kita ni tak bangun nanti waktu solat subuh. Okey. Ada lagi beberapa lagi tuan-tuan, kita akan sambung lagi adab-adab sebelum tidur. Dan apa yang kita kena baca, apa yang kita kena maafkan orang, kan. Itu semua kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah boleh tuan-tuan mudah-mudahan adalah perkara yang kita belajar malam ni, dan Allah Ta'ala bagi kita taufik dan hidayah untuk amalkan. Tuan-tuan doakan saya, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada saya juga untuk amalkan. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.